Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita bertemu secara live di TikTok, yang mana pagi ini kita akan teruskan dengan sambungan muzakarah kitab tauhid, kitab aqidah yang terkenal di kalangan para pelajar pondok-pondok di seluruh Malaysia, yang mana mereka yang mana kitab ini, kitab Misbahul Munir ini terkenal sebagai salah satu pengajian yang terdapat di dalam pondok. InsyaAllah sama-sama kita muzakarah, mudah-mudahan dapat menambah sedikit sebanyak ilmu berkaitan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan live ini diberi rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baik, jadi sambungan seterusnya pada muka surat 4. Sambungan pada muka surat 4 lah. Sambungan pada muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara. Jadi nak terbentuknya agama Islam itu di atas 3 perkara. Perkara itu, yakni 3 perkara tadi itulah. Apa dia? Yang pertama Islam. Jadi nak jadi agama tu dia kena ada 3 perkara. Yang pertama Islam. Kena ada Islam. Yang kedua iman. Iman. Kena ada iman. Tasdiq bil qalbi, itu membenarkan pada hati. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan. Baik. Jadi kena ada 3 perkara lah. Nak jadi agama itu kena ada 3 perkara tadi. Apa dia? Islam, iman dan ihsan. 3 perkara ni mesti kena ada, barulah dikatakan ada agama. Barulah dikatakan terbentuknya agama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia nak hurailah, dia nak jelaskan apa itu Islam. Yang pertama, kemudian yang kedua apa itu iman, dan yang ketiga apa itu ihsan. Okey. Pertama sekali Islam tu. Bermula Islam, yang kata Islam tu benda apa? Bermula Islam itu apa dia? Mengikut zuhir. Mengikut zuhir. Apa dia? Yakni dia melakukan segala rukun Islam lah. Melakukan segala rukun Islam. Itulah dimaksudkan dengan mengikut zuhir. Dan mengaku maknanya mengaku kata ibadat yang dilakukan itu adalah benar. Dia mengaku kata sembahyang itu benar, puasa itu benar, zakat, haji, semua itu benar. Dan mengaku zuhir oleh seseorang, mengaku tu akan segala perkara yang mengaku tu akan segala perkara yang dibawa datang akan dia,
perkara tu dibawa datang tu oleh Rasulullah lah. Apa dia perkara tu? Daripada pekerjaan agama yang diketahui akan dia pekerjaan agama itu dengan darurah, yakni dengan tak payah fikir tilik dah. Memang dia ada tahu dah benda tu, tak payah fikir tilik dah. Jadi dia mengaku benda tu, dia ikut, lepas tu dia mengaku segala pekerjaan yang dibawa datang, segala hukum yang dibawa datang oleh Rasulullah, yang mana hukum tersebut ataupun pekerjaan agama itu yang diketahui akan dia dengan darurah. Darurah ni maksudnya tak payah fikir tilik dah. Tu di sini dia buat contoh, misalnya seperti kita mengucap dengan lidah dan mengaku kata solat itu benar. Tu contoh dia lah. Yakni dia nak tafsir balik. Dia nak tafsir pada kata mengikut zuhir dan mengaku zuhir oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasul daripada pekerjaan agama tu yang diketahui akan dia dengan darurah, dengan tak payah fikir tilik, yakni ketiadaan fikir. Maksudnya setengah orang kafir, setengah orang kafir itu pun tahu juga. Setengah orang kafir pun tahu juga kata solat itu pekerjaan agama. Orang kafir pun tahu kata sembahyang yang umat Islam buat itu adalah salah satu pekerjaan agama yang wajib atas orang Islam. Orang kafir pun tahu. Yakni ketiadaan fikir. Bahkan semua orang tahu belaka kata perkara itu daripada pekerjaan agama. Sehingga kanak-kanak pun tahu. Contoh dia apa dia? Contoh yang kata pekerjaan agama tu seperti sembahyang, puasa, semua tu adalah pekerjaan agama yang mana budak-budak pun tahu kata itu adalah pekerjaan agama yang wajib ditunaikan. Malah setengah orang kafir pun tahu kata sembahyang itu wajib ke atas orang Islam. Contoh dia seperti sembahyang, puasa, dan rukun itu, yang ini rukun Islam tu, 5 perkara. Rukun Islam tu 5 perkara. Kanak-kanak pun tahu, yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun. Di atas 5 rukun yang dinamakan dia 5 rukun itu rukun Islam. Jadi terbentuknya segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun yang dipanggil dengan rukun Islam. Dan makna rukun, apa maksud rukun pula? Dan bermula makna rukun itu, rukun tu apa? Rukun, apa maksud rukun? Ialah perkara-perkara yang jadi sesuatu. Yang kata rukun itu adalah perkara-perkara yang jadi sesuatu dengan rukun. Maknanya kalau tak ada rukun itu, maka sesuatu perkara itu tidak jadi. Contohnya sembahyang. Sembahyang ada 13 rukun sembahyang. Kalau tak ada rukun itu, maka tak jadilah sembahyang itu. Itu maksudnya. Itu juga rukun iman. Rukun iman ada 6. Antaranya percaya kepada Allah, Rasul, malaikat dan sebagainya lah. Semua ada 6. Kalau tak ada rukun itu, tak ada rukun iman itu, maka tidak terjadilah iman pada seseorang itu. Maka dia tu bukan orang beriman lah, sebab tidak ada rukun. Itu maksud dari sini. Dan makna rukun itu ialah perkara-perkara yang terjadi sesuatu tu dengan dia, yakni dengan sebab rukun tu lah, maka terjadilah sesuatu itu. Itu maksudnya. Dan ini perkara itu pula iaitu juzuk satu, seperti juzuk sesuatu. Perkara itu yang kita rukun tu pula juzuk sesuatu, atau suku sesuatu itu. Contohnya seperti surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu adalah satu juzuk daripada
rukun solat yang 13. Maknanya kalau tak ada satu juzuk, ini tak ada surah Fatihah dalam sembahyang, maka sembahyang seseorang itu tidak sah. Tu. Yakni ni dia nak tafsir lah. Yakni apa yang dikehendaki oleh juzuk sesuatu atau suku sesuatu itu yang kata tu. Dia nak tafsir balik. Yakni rukun itu asas. Rukun itu adalah asas atau tunjang. Tunjang bagi sesuatu. Jadi yang kata rukun itu adalah perkara yang asas, perkara yang tunjang bagi sesuatu tu. Maka rukun Islam, maka bermula rukun Islam atau asas atau tunjang Islam itu 5 perkara. Maknanya nak jadi Islam itu asasnya adalah 5 perkara. Tunjang Islam itu, asas Islam itu mestilah ada 5 perkara. Pertama daripada 5 perkara tadi tu, apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi mengucap 2 kalimah syahadah ini dipanggil asas dalam agama, tunjang dalam agama. Tunjang dalam agama. Nak terjadinya Islam itu mestilah kena mengucap 2 kalimah syahadah. Iaitu 2 kalimah syahadah tu. Mengucap 2 kalimah syahadah tu apa dia? Mana ada kalimah syahadah tu? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada ada jenis Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Erti ni maknanya kalih bahasa. Kalih bahasa daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, bahasa kita. Apa dia erti bagi la ilaha illallah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dia erti dia? Aku menyaksi. Aku menyaksi ni dengan maksud aku bersaksi. Dan aku mengaku. Mengaku apa? Dengan lidahku. Aku mengaku tu dengan lidahku. Mengaku apa? Akan bahawa tiada Tuhan, yakni yang disembah dengan sebenar lah. Ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, melainkan yang disembah dengan sebenar itu adalah Allah jua. Jadi Allah sahaja yang disembah dengan sebenar, yang lain itu bukan, tidak layak disembah. Yang disembah hanyalah Allah jua. Dan aku menyaksi, yakni aku bersaksi, dan aku mengaku. Bukan kata bersaksi saja, serta kena mengaku dalam hati bahawa Muhammad itu, Nabi Muhammad itu Rasulullah, iaitulah pesuruh Allah. Kena mengaku di hati, kena saksi dan kena mengaku di hati. Kata Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Rasulullah atau utusan Allah, jadi samalah. Utusan ni terjemahan daripada Rasulullah. Rasulullah ni bahasa Arab, terjemahan dia ada utusan Allah. Baik. Baik, jadi rukun Islam, maksud rukun di sini ialah rukun yang majazi. Rukun Islam ni di sini maksudnya rukun yang majazi, bukanlah rukun hakiki. Kerana rukun hakiki itu, jikalau kita tinggal dia satu, maka tidak terima, tidak terpakai semua. Seperti rukun sembahyang. Jika seseorang itu tidak membaca surah Al-Fatihah contohnya di dalam sembahyangnya, maka tidak sah sembahyangnya. Seperti itu juga. Jika seseorang itu tidak percaya salah satu daripada rukun iman, contohnya dia tak percaya kepada Allah, maka tidak terpakai imannya. Kerana rukun iman ataupun rukun sembahyang itu ialah dipanggil dengan rukun hakiki. Adapun rukun Islam di sini, rukun Islam ni ialah rukun majazi, pinjaman, dengan makna perkara-perkara yang penting-penting dan yang besar-besar di dalam Islam. Itu maksudnya. Maksudnya rukun Islam ni, yang disebut rukun di sini adalah menunjukkan perkara itu adalah perkara yang penting-penting. Mengucap 2 kalimah syahadah perkara penting. Solat 5 waktu sehari semalam perkara penting. Berpuasa di bulan Ramadan perkara penting dalam Islam. Menunaikan zakat bagi yang mampu, yang dah cukup syarat semua tu, adalah perkara penting. Menunaikan haji
ke Baitullahil Haram bagi mereka yang mampu juga adalah perkara yang penting. Dia tak sama macam rukun iman, rukun sembahyang. Kalau rukun sembahyang ada dipanggil rukun hakiki. Contohnya kalau kita tak baca Fatihah dan sembahyang, maka rosak satu sembahyang, tak ada sembahyang lah. Kalau begitu juga rukun iman, kalau kita tak percaya satu malaikat, kita tak percaya, maka rosak iman kita. Itu maksudnya. Tapi kalau rukun Islam, contohnya kita tak sembahyang, selagi mana kita tak i'tiqad kata sembahyang itu tak wajib, maka belum kafir. Tapi kalau kita i'tiqad kata sembahyang itu tak wajib atas kita dan wajib atas orang-orang yang ahli masjid sahaja, barulah jadi terkeluar daripada Islam. Itu maksudnya. Dan rukun yang pertama inilah iaitulah mengucap dua kalimah syahadah tadi tu. Rukun pertama inilah sebagai asas ataupun umbi ataupun perdu, asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam, sehingga tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam kecuali ianya seseorang itu menyebut dengan lidahnya, menyebut apa? Akan dua kalimah syahadatain tadilah, dua kalimah syahadah. Itu yang kata dua kalimah syahadah tu yang kena sebut tu. Itu dua kalimah syahadah tu. Tetapi orang-orang yang sudah Islam, yang kata kena sebut perkara asas yang tunjang yang kena disebut dua kalimah syahadah itu tertentu khusus bagi orang kafir, orang kafir yang ingin masuk Islam, ingin peluk Islam. Jadi mereka disyaratkan untuk menyebut ataupun melafazkan dua kalimah syahadah tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka kena sebut yang tu. Kena lafaz yang tu. Itu syarat sebagai nak masuk Islam, khusus bagi orang kafir. Tetapi orang-orang yang sudah Islam, dua ibu bapanya, tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kalimah itu. Tapi kalau kita ni Islam yang automatik, maksudnya kita ni Islam keturunan lah. Tok Wan kita Islam, atuk kita Islam, mak kita Islam, bapa kita Islam, maka kita pun Islam. Yang tu dipanggil Islam keturunan. Kita ni Islam disebabkan ibu bapa kita Islam, maka tidak wajib lagi kita melafazkan dua kalimah syahadah itu. Tak wajib. Yang wajib itu hanyalah bagi mereka yang baru nak peluk Islam. Contohnya orang kafir itulah. Jadi mereka wajib melafazkan dua kalimah syahadah tersebut. Kerana apa yang kata tidak wajib bagi orang yang sudah Islam, dua ibu bapanya itu mengucap dua kalimah syahadah? Kerana apa tak wajib? Ialah dia kerana memadai, kerana sudah mencukupi dengan menurut jua. Sudah cukup dah setakat sekadar kita ni keturunan dah, dilahirkan oleh orang Islam, maka automatik jadi Islam. Tu. Baik, kemudian qala musannif rahimahullah taala, dan berkata setengah ulama, yang ni khilaf ulama lah. Kata setengah ulama wajib juga berkata. Setengah ulama kata tak wajib dah, tidak wajib dah sebut lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak payah sebut dah, sebab kita ni Islam keturunan. Dan kata setengah ulama yang lain pula wajib juga berkata asyhadu an la ilaha illallah tu lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu. Setengah ulama kata wajib juga berkata walaupun di dalam seumur hidupnya sekali. Setengah ulama kata kena kata juga, kena lafaz juga syahadah tu walaupun sekali seumur hidup. Tu khilaf ulama lah. Setengah ulama kata tak payah kata pun tak apa dah, kerana kita ni Islam keturunan. Dan setengah ulama kata lagi kena kata juga, wajib kata juga sekali, walaupun sekali dalam seumur hidup. Sebab apa kena kata? Supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala, supaya
lepas tuntutan Allah Ta'ala. Baik, jadi dia ini khilaf lah, khilaf ulama. Ada yang kata wajib, ada alasan mereka. Ada yang kata tak wajib melafazkan syahadah tu, dan ada juga alasan dia. Jadi kita pilih lah. Kita pilih. Kita pilih macam pilih nak ikut yang mana. Tapi kita nak keluar khilaf, ikutlah yang ni. Kita ikut yang wajib, tak apa. Sekali seumur hidup lah. Sekali saja seumur hidup. Katalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata sekali pun tak apa dah, dalam seumur hidup, supaya kita nak lepas daripada tuntutan Allah Ta'ala. Baik. Tapi kalau tak kata, kita ikut yang pendapat ni yang mengatakan tidak wajib. Tapi kalau kata pun tak apa kan, bukan payah pun. Qala musannif rahimahullah ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Di dalam hadis yang sahih bersabda ia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas umirtu an aqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Baik, jadi Nabi telah bersabda di dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa? Artinya diperintah akan daku bahawa aku membunuh akan segala manusia sehingga menyaksi dan mengakulah lidah mereka itu, manusia, bahawasanya tidak ada Tuhan yang sebenar dan layak disembah melainkan Allah, hingga akhir hadis. Maknanya Nabi diperintahkan oleh Allah bahawa membunuh. Nabi diperintah supaya membunuh manusia sehingga mereka menyaksi, bersaksi dan mengaku di lidah mereka itu akan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tu Nabi. Nak abang kita berat. Berat sungguh bagi mereka yang tidak mengucap dua kalimah syahadah, sehingga Nabi kita diperintah untuk membunuh manusia tersebut. Ini hadis sahih. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Artinya diperintah akan aku, diperintah akan Nabi, bahawa aku, yakni Nabi, membunuh akan segala manusia sehinggalah menyaksi dan mengakulah mereka itu, lidah mereka itu mengaku apa? Bahawasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar melainkan Allah jua. Tu. Jadi beratlah orang yang nak abang kita hukum dia berat bagi mereka yang tak ucap dua kalimah syahadah, sehingga Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah supaya membunuh orang tersebut. Baik. Tu yang pertama lah, rukun Islam yang pertama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, keduanya daripada 5 rukun Islam tadi, sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu dengan beberapa syarat lah. Dia ada syarat dah, dan rukun-rukunnya. Dia ada sembahyang tu, dia ada syarat-syarat dia, dia ada rukun-rukun dah, dan ada sunat-sunatnya, dan ada adab-adabnya. Jadi sembahyang ni dia kena ada ilmu lah. Kita nak sembahyang ni kena ada ilmu. Jangan sembahyang ikut orang. Sembahyang kalau ikut-ikut orang ni tidak sah. Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala tak terima sembahyang yang mana ikut-ikut orang. Orang rukuk dia rukuk, orang sujud dia sujud, tapi tak tahu ke benda. Rukuk tu sunat ke, rukun ke, apakah tak tahu. Tu. Kemudian ketiganya, yakni ketiga daripada rukun Islam yang 5 tu, apa dia? Ya, memberi zakat. Memberi zakat, yakni bagi orang yang mempunyai harta yang cukup nisab dan haul lah. Wajib membayar zakat ataupun mengeluarkan zakat. Membayar zakat bagi mereka yang sudah cukup haul dan nisab, bilangan, cukup perhitungan yang wajib dikeluarkan tu, dan cukup tahun haul, cukup bilangan dan tahun. Cukup setahun kena keluar, cukup setahun kena keluar. Yang ni dia ada bahasan dia lah. Bagi orang yang cukup syarat dah, kena keluar dah zakat. Sebab tu adalah hak orang lain, bukan hak kita dah, wajib kita keluar. Qala musannif rahimahullah ta'ala, keempat daripada 5 rukun Islam itu,
puasa. Puasa di sini iaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Wajib bagi orang yang orang Islam berpuasa di bulan Ramadan. Bagi orang yang kuasa, orang yang mampu mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Kalau orang yang tak mampu, orang yang uzur, orang yang sakit dan sebagainya, dia diringankan sikit lah. Tapi dia kena qada lah. Yang ni pun ada bahasan dia. Baik. Jadi yang keempat daripada rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Dan kelimanya yang terakhir daripada rukun Islam apa dia? Menunaikan haji. Menunaikan haji, pergi ke haji ke Baitullah, Baitullahil Haram. Jadi Baitullah ni terletak di Makkah. Maka wajiblah kena pergi Makkah lah untuk menunaikan haji di sana. Menunaikan haji itu bagi mereka yang kuasa, yang mampu kepadanya akan jalan dengan bahawa mempunyai harta, sihat tubuh badan dan selamat perjalanan pergi dan pulang dan kenderaan. Tu bila sebut kuasa pergi haji maknanya dia ada kemampuan dari segi ada keuangan, ada duit ringgit, ada tambang nak pi, ada tambang balik, ada duit makan di sana, duit makan untuk tinggal untuk anak-anak di kampung dan sebagainya. Dia kena ada dia ada kemampuan, kena ada belanja. Yang kedua kena ada kesihatan tubuh badan kena ada. Nak pergi Mekah kena ada sihat. Orang sakit nak pergi jenah. Dan yang ketiga kena ada kenderaan, kena ada kapal terbang. Orang zaman-zaman dulu naik kapal laut 3 bulan 4 bulan baru sampai. Orang lain 8 jam 9 jam sampai dah Mekah, sampai dah Madinah contoh. Dan aman perjalanan. Dalam perjalanan tu selamat, tidak berlaku peperangan atau sebagainya. Itu antara termasuk dalam kuasa. Kuasa sebenarnya kemampuan lah. Sabda Nabi SAW, sabda Nabi lagi SAW dalam hadis yang sahih juga. Dalam hadis yang sahih, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmir ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi kata apa? Artinya dibinakan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara. Jadi dibinakan, yang kata nak jadi Islam itu, nak bina Islam itu di atas 5 perkara. Pertama, menyaksikan, yakni aku bersaksi tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah jua yang sebenar. Yang lain tu bukan Tuhan. Yang Cina duk sembah tu, yang India duk sembah tu bukan. Itu bukan Tuhan, itu tongkol batu. Bukan Tuhan yang disangkakan Tuhan oleh mereka. Baik. Dan bahawa Muhammad itu, yakni dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah, Rasul daripada Allah, utusan daripada Allah. Kena tu yang pertama, kena ada macam tu, kena bersaksi macam tu. Dan mendirikan sembahyang. Mendiri dengan makna menunaikan sembahyang. Menunaikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, yakni bagi mereka yang ada harta dan cukup nisab dan haul dia. Zakat ni, yang ni kena mengaji bab zakat lah. Dia ada bahasan dia. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Kena puasa bulan Ramadan bagi yang mampu. Yang ni juga ada bahasan dia. Dan menunaikan haji di Baitullah. Kena pergi haji di Baitullahil Haram di Makkah bagi mereka yang kuasa, bagi mereka yang mampu kepadanya, kepada Baitullah tu lah, kepada haji di Baitullah tu akan jalan. Baik, qala musannif, maka nyata daripadanya daripada hadis itu bahwasanya orang-orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tersebut, dia tak buat 5 perkara tersebut, dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak keluarkan zakat, dia tak pergi haji,
Sekali lagi, dia tak mengucap 2 kalimah syahadah ataupun salah satu daripada 5 perkara tadi, maka mereka itu tidak ada asas, mereka itu tidak ada asas atas tunjang pada agama Islam. Contohnya orang tu tak semayang, dia orang Islam tapi dia tak semayang, maka dia tu tidak ada asas, tidak ada tunjang. Bukan jadi kafir lagi. Maknanya kalau kita tak semayang tu bukan jadi kafir lagi. Selagi mana kalau mereka tinggal serta i'tiqad kata tak wajib semayang kat atas mereka, barulah jadi kafir. Kalau mereka tinggal semayang, contohnya mereka tak semayang, kalau mereka tak semayang tu, selagi mana mereka tak i'tiqad kata semayang itu tak wajib atas mereka, maka tak jadi kafir lagi. Tapi kalau mereka tak semayang, kemudian mereka i'tiqad di hati kata semayang itu tak wajib atas mereka, maka barulah jadi kafir, murtad, keluar Islam. Jadi hati-hatilah. Bukan kita tinggal semayang terus jadi kafir, tak. Kalau selagi mana dia tak i'tiqad kata semayang itu tak wajib atasnya, baru mana tak jadi kafir lagi. Mereka itu tidak ada asas. Mereka yang tidak mengerjakan 5 rukun Islam tadi itu tidak ada asas ataupun umbi dan tunjang pada agama Islam. Contohnya seperti binaan yang tidak ada asas. Contohnya seperti rumah. Rumah asasnya ialah tiang. Tiang itu adalah asas rumah kita tu. Nak buat rumah kena ada tiang. Manakala atap dan rusuk dipanggil sunat. Jadi kena ada tiang rumah. Kalau tak ada tiang, maka tidak boleh kita dirikan bumbung dah, atap dah. Begitu juga Islam. Islam ni kena ada sembahyang, kena ada puasa dan 5 perkara tadilah. Jadi seperti bina-binaan yang tidak ada asas dan tunjang. Tunjang ni contohnya macam tiang lah bagi rumah tu. Maka adalah binaan-binaan itu menjadi runtuh. Jadi seolah-olah kalau kita tinggal sembahyang, seolah-olah kita meruntuhkan agama kita. Sebab apa? Sebab sembahyang itu diibaratkan seperti tiang. Kalau kita nak buat rumah, kena ada tiang. Kalau tak ada tiang, rumah itu akan roboh ataupun runtuh. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut. 5 tunjang apa dah? Mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji. 5 perkara tadi adalah tunjang dalam Islam. Jadi kalau tak ada tunjang itu, maka runtuhlah agama kita. Atau mengingkari, ataupun dia mengingkari dengan lidahnya seseorang, dia ingkar. Dan jikalau dengan selora sekalipun, ingkar tu, dan jikalau dengan selora ni maknanya melawak sekalipun, yakni jadi kufur juga. Jadi dalam Islam ni jangan duk buat melawak lah. Jangan duk buat melawak main. Dalam Islam ni boleh jadi kufur kalau silap hari bulan. Dia kata contoh, dia kata kami tak sembahyang pun tak apa, dia kata. Sedangkan sembahyang itu adalah perkara asas tunjang dalam Islam. Dia kata kami tak sembahyang pun tak apa, Tuhan bagi rezeki juga, tak sembahyang pun. Dia buat melawak main, tak boleh. Boleh jadi kufur juga macam tu. Hati-hatilah dalam bab agama ni, jangan duk buat melawak main. Silap hari bulan boleh jadi kufur. Tu. Itulah Islam lah, Islam. Baik, jadi sekadar itu dulu untuk pagi ni. InsyaAllah ada masa nanti kita akan hurai pula bab iman. Apa itu iman? InsyaAllah mudah-mudahan live ini untuk muzakarah kitab ni, kita apa, Al-Misbah Munir ni memberi manfaat, memberi kefahaman sedikit sebanyak kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kerahmatan, memberi rahmat kepada kita semua insya-Allah, dan kita semua ini terhindar daripada dijauhi daripada fahaman-fahaman yang sesat yang banyaklah berlaku sekarang ni. Antaranya fahaman yang mengatakan tidak wajib belajar ilmu sifat 20. Itu adalah fahaman yang sesat. Dan antaranya lagi mengatakan Allah itu bertempat. Jadi itu adalah antara fahaman yang sesat.
dan banyak lagi lah fahaman yang sesat. Jadi marilah sama-sama kita mengaji, kita faham supaya diri kita dapat dijauhi daripada fahaman-fahaman yang sesat tadilah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.